ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa fawwidu amri ila Allah inna Allah basirun bil ibad. Alhamdulillah, apa khabar semua? Dengar tak? Dengar cikgu. Ya, Alhamdulillah, kita bincangkan soalan yang kita dah kasih tu, cikgu dah kasih. Okay, kita tengok soalan SPM 2005. Kat sini dia tulis okey, menunjukkan pergerakan pada manusia. Dia dah kasih dah gambar dia ada tendon, ada tulang kat sini. Tulangnya tulang femur kat sini tulangnya tulang femur. Okay, ada tendon. Kita dah ingat tendon, cikgu ajar tendon iaitu tulang menghubungkan tulang dan otot. Kemudian cikgu tak elastik, tak elastik elastik, tak elastik maknanya tak kenyal lah. Satu lagi dia transmit ataupun pindah. Transmit pulling force. Transmit pulling force. Maksudnya apa? Dia memindahkan daya tarikan yang dihasilkan oleh otot. Dia tukang memindahkan daya tarikan yang dihasilkan oleh otot kepada tulang. Itu dia, tendon dia ada. Kemudian bicep femoris. Bila kita tengok bicep, kita ingat tak kita punya tangan tu? Tangan bengkok. Bengkok bermakna bicep mengecut. Betul tak? Betul. Tangan kita tu. Betul kan? Okey, yang ini pun sama juga. Kalau bicep mengecut, maknanya kaki dia bengkok. Awak tengok kat sini ni nampak ni. Bicep dia gemuk. Gemuk maknanya dia mengecut. Okey. So kita boleh gunakan tau. Yang kita belajar ataupun kita belajar apa yang cikgu kasih awak. Bicep ni dia bengkok kan. So dia flexor. Flexor. Flexor maknanya L ni lah lipat. Bicep ni flexor lah. Flexor. Okey, kita tengok pula. Dia cakap bagaimana pergerakan di atas berlaku melibatkan otot, tendon, tulang
dan ligamen. Okey, kita salin dulu apa yang kita tahu. Nanti kita baru tulis. Okey, ligamen. Kita dah tahu dah. Ligamen. Jadi ligamen ni lang-lang. Lang. Makna tulang dengan tulang. Sifatnya apa? Sifatnya kenyal. Elastik. Kalau tadi tendon tak kenyal. Sekarang ligamen kenyal. Okey. Tulangnya dah ada. Okey. Sekarang apa yang perlu kita buat ialah kita masukkan dulu maklumat. Okey, pertama kita tulis, kita dah tahu tendon menghubungkan tulang dan otot. Kita tulis kat sini kita dah dapat markah. Nampak kita tulis secara ingat tendon otot tadi. Tendon menghubungkan tulang dan otot. Okey. Tendon adalah kuat dan tak kenyal. Nampak? Kita dah dapat dah daripada kita tulis ni tadi. Okey, apa fungsi tendon? Tendon memindahkan daya tarikan yang dihasilkan oleh pengecutan otot ke tulang. Itu fungsi dia. Memindahkan daya tarikan yang dihasilkan oleh pengecutan otot ke tulang. So, dari segi tendon je kita dah dapat 3 dah. Kemudian kita nak cerita apa pula? Kita cerita ligamen. Okey, ligamen menghubungkan tulang dengan tulang pada sendi. Okey, dah tahu dah? Lang-lang. Pertemuan antara dua tulang adalah sendi. Sendi adalah pertemuan antara dua tulang. So, ligamen menghubungkan tulang dan tulang pada sendi. Apa sifat ligamen pula? Kita dah tulis tadi ligamen, men tu elastik. So, ligamen adalah kenyal dan kuat. Dua-dua kuat. So, dia mesti kenyal. Sebab kalau dia tak kenyal, macam mana kita nak bengkok kan? Kita punya tangan ni ke, tumit kita ke. Okey. Bagi memberi sokongan dan kekuatan pada sendi. Bagi memberikan sokongan dan kekuatan pada sendi serta kita boleh bengkokkan kita punya anggota badan. Okey. Itu baru kita punya tendon, ligamen. Okey. Macam mana pula dengan otot? Okey. Kita ada otot quadriceps, ada otot femoris. Okey, depan ni quadriceps femoris, belakang ni biceps femoris. Femoris ni datang di perkataan femur, tulang femur. Okey. Kita ingat tadi bengkok. Bengkok biceps. Biceps mengecut. So kalau kita nak cerita yang ni mesti dah mengecut Okey, lagi satu kita boleh tengok gambar. Okey, jawapan ada pada gambar. Biasanya soalan-soalan yang nombor 6 ni, kalau yang lama lah So nombor 6 maklumat ada pada gambar. So kita kena pandai tengok gambar. Okey. Pertama, otot quadriceps atau otot extensor mengecut manakala otot biceps femoris mengendur menyebabkan kaki diluruskan. Tengok gambar ni, kaki diluruskan. Kalau kita nak cerita dari sini lah. Okey, kita tulis apa? Otot quadriceps femoris mengecut. Macam mana kita tahu dia mengecut? Dia gemuk. Ini dengan ini, gemuk yang ni. So dia mengecut. Manakala biceps femoris, kita nampak dia kurus ni kan? Berbanding dengan ni. Okey, dia kurus. Atau berbanding dengan dia. So, menyebabkan kaki diluruskan. Okey, ni nampak tengok gambar kaki diluruskan. Okey, yang kedua. Otot biceps femoris mula mengecut manakala otot quadriceps ini extensor mengendur menyebabkan kaki dibengkokkan yang ni. Okay. So kita dah dapat dah daripada gambar. Ambil mana-mana kita akan dapat 2. Kemudian kita tengok pula. Dia ada labelkan otot betis. Tengok otot betis. Otot betis mengecut. Tengok otot betis mengecut ni, kalau eloknya ni letak kat atas line, ni kat bawah. Otot betis mengecut menyebabkan tumit diangkat. Nampak gambar tumit ni. Tumit diangkat. Bila dia mengecut, tumit diangkat. Kaki menolak ke bawah dan ke belakang. Kaki menolak ke bawah dan ke belakang. Pengecutan dan pengenduran otot menghasilkan gerakan berlari. Okey, itu dia. Okey. Ada kawan awak nak masuk.
Yang tadi. Ni yang kita tulis-tulis tadi ni kan. Okey, kita tengok pula soalan yang ni. Okey. Pada raja, lukis dan labelkan otot yang menyebabkan lengan diluruskan dengan menunjukkan dengan jelas tindakan otot pada tulang yang betul. Dia nak macam mana dia boleh lurus. Tadi kita ingat apa? Bicep bengkok kan? Bicep bengkok. Atau bengkok bicep lah tadi. So, ini lurus. Maka automatik kita kena pakai tricep. Automatik kita kena pakai tricep. Okay, tricep ni duduknya kat mana? Duduknya kat belakang. Namanya tri. Tri makna ada 3. Kalau baik maknanya 2. Okey, kat mana? Macam mana nak lukis? Kita kena buat dia macam ni. Ada bentuk macam ini kan. Macam semalam. Tapi dia kena mengecut tau. Sebab dia nak lurus. Macam ni bicep belah depan. Kita tak nak belah depan ni bicep. Sebab bicep nak bengkok. Sekarang nak lurus. Kita lukis tricep saja. So apa kita buat? Kita dah buat macam ini. Ni tendon tau yang kita buat ni. Kemudian sangkutkan satu lagi tendon dekat tulang humerus. Kemudian barulah kita habiskan otot. Kemudian jangan lupa nak buat tendon lagi dekat dengan ulna. Kemudian barulah kita buat gambar yang gemuk. Gambar yang gemuk sebab otot yang mengecut dia gemuk. Dah siap. So lorik lah, boleh lorik. Cuma yang bahagian apa tu namanya? Bahagian yang tendonnya tu tak payah dilorik. So kita nak nampakkan tendon dia. Okey. So label. Maknanya kita tulis ni. Otot bicep mengecut. Kemudian dia tulis tendon. Ni pun tendon juga. Ni dekat dengan ulna Okey. Inilah cara kita melukis. Kemudian terangkan mengapakah pengecutan otot memerlukan bekalan darah yang mencukupi. Kita nak kecut otot, perlukan tenaga. Kita perlukan tenaga. Tenaga datang daripada mana? Datang daripada proses respirasi. Respirasi, nak buat respirasi datang daripada mana? Daripada glukosa dan juga oksigen. Sebab itu memerlukan bekalan darah yang mencukupi. Kita kaitkan. Pengecutan otot memerlukan ATP. ATP dihasilkan daripada respirasi. Respirasi memerlukan bahan ataupun substrat dia. Iaitu glukosa yang oksigen yang memerlukan yang diangkut melalui bekalan darah. Kita tengok jawapan ni. Kita dah siap lukis yang tu. Yang ni. Okey. Sama Okey. Kemudian kita tengok. Okey. Pengecutan otot memerlukan tenaga ATP. Itu tadi kita tulis. ATP dihasilkan melalui respirasi sel. So lebih banyak glukosa dibekalkan. Salah ejaan ni. Dibekalkan ke sel otot. Bukan saja glukosa, kena tambah kat sini oksigen. Lebih banyak glukosa dan oksigen dibekalkan ke sel otot, lebih banyak glukosa dapat dioksidakan. Okey, itu dia. Ini yang cikgu ajar flexor ni, otot flexor lipat. Lipat tu maksudnya bengkok lah. Okey, iaitu bicep. Extensor pula tegak, tulangnya tegak jadi lurus. So tricep, nampak tak T ni? T tricep, T tulang tegak.
Okey. Otot rangka, sistem rangka dan otot membolehkan pergerakan berlaku. Terangkan bagaimana tindakan otot pada rangka boleh menyebabkan pergerakan pada haiwan berangka dalam. Okey, ini otot pada rangka bertindak secara berantagonis. Satu otot mengecut manakala satu lagi otot mengendor. Tendon menyambungkan otot ke tulang dan pengecutan otot memindahkan daya ke tendon yang menarik tulang. Okey, itu dia. Dia tengok soalan Arnab ni. Kita sebenarnya dalam silibus kita belajar tentang serangga. Tetapi bila keluar je soalan dia tentang Arnab, maka kita kena aplikasikan soalan tentang Arnab ni, serangga kepada Arnab. Okey. Arnab boleh melakukan lompatan yang jauh, terangkan mengapa. Gambar dia ni dia dah ada tunjuk dekat, ada tunjuk kaki belakang. Kaki belakang, ada kaki depan. So kita tulis mempunyai anggota belakang yang besar dan panjang. Macam katak jugalah, dia lompat pun pakai kaki belakang kan. Okey. Dan berotot besar dan kuat. Membolehkan anggota belakang dilipat dan dibengkokkan berbentuk Z. Otot ekstensor mengecut dan otot fleksor mengendur menyebabkan anggota belakang diluruskan. Ini akan menghasilkan daya tolakan yang kuat. Okey, ini soalan yang ni. Kita tengok yang soalan awak yang cikgu suruh buat ni. Okey, ini adalah otot ekstensor ni. Yang ni, jari-jari garis ni. Manakala yang hitam bawah ni adalah fleksor. Okey. Kita dah belajar dah fleksor mesti ada perkataan lipat kan? Fleksor. Lipat. Bila fleksor mengecut, dia akan melipat. So, otot fleksor bahagian atas kaki belakang, mengecut menyebabkan kaki belakang dilipat berbentuk Z. Ni berbentuk Z. Bersedia untuk melompat. Okey. Kemudian untuk dia tegak ni, kita tulis otot ekstensor. Ekstensor. Kita tulis tulang tegak kan? Tegak ataupun lurus. Otot ekstensor mengecut menyebabkan kaki belakang melurus. Kaki belakang jadi lurus. Kaki yang melurus menghasilkan lengkingan yang menolak belakang ke hadapan dan ke atas. Ke atas dan bergerak ke udara. Itu dia. Ini ada dalam buku teks. Dia kita punya skema ni ada dalam buku teks. Okey, inilah cara cikgu tulis cara ingat tu. Okey. Kemudian kita tengok soalan. Soalan cacing dengan soalan cacing tanah dengan ikan. Okey, cacing tanah kat darat, ikan dekat air. So, kita tengok soalan dia. Pertama, terangkan bagaimana sistem rangka setiap organisma disesuaikan untuk pergerakan. Maka kita tengoklah ni, ini rangka apa ni? Rangka hidrostatik. Ini rangka apa? Rangka dalam ni. Okey. Kemudian, kita tulis cacing tanah dulu. Cacing tanah, ia mempunyai rangka hidrostatik. Dah dapat dah 1 markah. Tulis saja hidrostatik dapat 1 markah. Macam mana cacing tanah ni boleh bergerak? Mestilah dia ada 2 otot. Otot dia apa? Ada 2 otot. Satu otot lingkar. L-I-N-G. A tu cikgu buat macam gini. Lingkar.
Jadi kalau otot lingkar mengecut, dia jadi kurus. Okay, untuk kurus dan panjang. So kat sini kita dah tahu ni, nampak kurus mesti otot lingkar mengecut ni. Kalau nampak gemuk, kita ada otot membujur. Cikgu tulis oh salah, cikgu pernah buat macam tu. Sekejap Ada soalan tak? Ada soalan tak? Tak ada, faham. Faham Ada. Membujur. So, kalau dia mengecut, dia jadi pendek kan sini. Pendek. Orang pendek ni selalu nampak gemuk. So, cikgu pun tulis mok. Cikgu tulis kat sini mok, gemuk. Mok, gemuk. So, kalau dia mengecut, dia jadi gemuk. Gemuk dan pendek. Okey. Itu cara kita ingat yang pertama. Kita tengok yang kedua, kita nak tulis apa? Cacing bergerak dengan mengubah tekanan hidrostatik berdalih yang terdapat di dalam badannya. Nama pun hidrostatik. Dalam ni ada cecair. Dalam ni ada cecair. Okey. Otot dan otot membujur mengendor secara berantagonis. Menyebabkan tekanan hidrostatik dipindahkan dari anterior ke posterior, menyebabkan cacing bergerak ke hadapan. Abang boleh tulis otot lingkar mengecut menyebabkan segmen badan mengurus. Itu pun boleh. Ini dia. Tengok pula ikan. Ikan adalah rangka apa? Rangka dalam. Okey. Yang menyediakan kawasan bagi perlekatan otot. Macam kita lah. Kita ada rangka dalam. Tulang kita tu terutama cuaran sinar. Dia menyediakan kawasan untuk perlekatan otot. Otot mayotom kanan mengecut dan otot mayotom kiri mengendur secara berantagonis. So kalau kita keratlah ikan tu macam ini, kita akan dapat keratan rentas ikan tu. Ini tulang belakang dia, terus vertebra dia ni. Kemudian kita akan nampak bongkah-bongkah otot. Bongkah-bongkah otot. Ini kita panggil bongkah-bongkah myotom ni. So, ni belah kanan, ni belah kiri. Otot myotom kanan mengecut. Bila dia mengecut, badan ni akan bengkok belah sini. Kalau kita tengok gambar ni, dia bermakna kalau kita kat sini, dia kecut belah sini lah. Itu menyebabkan badan dia bengkok belah sini. Ini pula, dia kecut belah sini, sebab tu badan dia bengkok belah sini. So, otot myotom kanan mengecut dan otot ini mengendur secara berantagonis. Menyebabkan ekor ikan dilibaskan ke kiri dan ke kanan. Maknanya bila otot myotom kanan mengecut, dia akan ekornya akan dilibaskan ke kanan. Kemudian belah sini pula otot myotom kiri mengecut pula, dia dilibaskan ke kiri. Okey, kalau kita belajar fizik, ini boleh menyebabkan menghasilkan daya tujahan ke hadapan. Menghasilkan daya tujahan ke hadapan. Dia kiri kanan menghasilkan daya tujahan ke hadapan. Okey, lagi satu, ikan tu otot myotom kalau kita kerat dia secara mendatar, ini macam keratan rentas, cikgu kerat macam ni. So kita dapat bentuk dia macam ni. Tetapi kalau kita buat ikan macam dapat filet ikan tu kan, kita akan dapati bahawa otot ikan berbentuk W. Berbentuk W. Ni myotom ni yang cikgu lukiskan, myotom bentuk W tau bila dia macam ni. Okey.
Okey, ni cikgu ada kasih juga kan soalan ni. Okey, soalan ni pula. Raja menunjukkan seekor ikan R, S dan T adalah sirip pada ikan tersebut. Raja 2 menunjukkan keratan rentas melintasi X dan Y. So bila dia kerat macam ni dapatlah otot macam ni. Tapi kalau dia kerat macam ni, macam silet tu dia akan dapat bentuk W. Kemudian dia tengok pula ini adalah sirip dorsal. Sirip dorsal di atas, sirip ventral belah bawah, pelvic, pectoral dan echo. Okey, pectoral ni untuk break dengan pelvic. Okey. Dorsal untuk golekkan dan juga pesongan. Okey, dia tengok namakan sirip R dan T. R dorsal dan T adalah ventral. Dorsal atas, ventral bawah. Kita belajar tu kan, akar dorsal, akar ventral. Okay. Terangkan mengapa sirip R adalah penting semasa berenang. Tu untuk apa? Untuk mengelakkan pesongan dan golekkan. Pesongan dan golekkan. Golek kau tahulah dia bergolek-golek gitu kan. Pesong dia ke kiri, ke kanan, ke pesut gitu Untuk keseimbangan, untuk meningkatkan kelarusan dan untuk mengurangkan rintangan air. Banyak fungsi dia Dia nak satu saja Okey. Terangkan bagaimana otot T bertindak semasa pergerakan ikan. Kita dah belajar tadi myotom kiri, myotom kanan. So, otot myotom kiri dan kanan bertindak secara berantagonis. So, kita namakan dulu P ialah myotom. Bertindak secara berantagonis, iaitu otot sebelah kanan mengecut, otot sebelah kiri akan mengendur. Badan akan membengkok ke arah bahagian otot yang mengecut. Jika otot yang mengecut belah kiri, maka badan akan membengkok belah kiri. Jika otot belah kanan mengecut, badan akan membengkok belah kanan. Kiri kanan, dia akan menghasilkan daya tujahan ke hadapan. Ini. Tengok yang ni bahagian ni mengecut. So badan dia bengkok belah sekarang kiri, ke kanan. Belah sini pula ke kiri. Nampak? Sebelah lagi dia akan mengendur. Okey. Ini sirip echo. S ni adalah sirip echo. Terangkan bagaimana kecederaan itu mempengaruhi pergerakan ikan. Echo dia dah telah tercedera. Tapi dia hidup lagi. S ialah sirip caudal atau sirip echo. Maka kita dah belajar echo ni untuk menghasilkan daya tujahan kan. So daya pukulan dia akan berkurangan. Bila dia punya pukul, maksudnya libas dia makin berkurangan. Bila libas makin berkurangan, dia kurang laju. Sebab apa kurang laju? Kurang daya tujahan ke hadapan. Tidak dapat menghasilkan daya tujahan ke hadapan yang mencukupi. Maka pergerakan ikan menjadi lebih perlahan dan ikan gagal mengemudi. Tidak dapat mengawal arah dalam pergerakan. Yang ini tidak stabil gerakan. Sebab ekor ni boleh menentukan arah dia nak bergerak ke mana. Mengemudi lah tu. Okey. Sirip ekor adalah untuk kemudi. Okey. Tetapi ikan ni hidup tau. Ikan ni dapat menyesuaikan diri dengan kecederaan dan terus hidup. Jelaskan bagaimana ikan ini mengatasi masalah semasa berenang. Tadi dia punya pukulan tak kuat kan? Okey. Maka daya tujahan ke hadapan dia pun sikit. Ataupun nanti dia jadi perlahan kan? So apa dia perlu buat ikan ni? Otot myotom mengecut dan mengendur lengan lebih kerap. Maka oleh kerana dia sekali pukul tu lemah, dia kena buat lebih kerap. Supaya dia laju, ekornya dilibas dengan lebih laju lah.
Kalau sekali, biasanya misal kata sebelum dia cedera, sekali je dah boleh gerak jauh kan. Tapi sekarang ni dia kena mengecut dan mengendur dengan lebih cepat, maka badan bengkok dan ke kiri dan ke kanan dengan lebih cepat. Tilik pectoral dan pelvic akan mengibas dengan lebih kerap untuk menghasilkan daya tujahan ke hadapan yang lebih banyak. Menghasilkan lebih daya tujahan ke hadapan. Okey. Kemudian kita tengok pula pergerakan cacing pula. Okey, bila kita tengok pergerakan cacing, kita kena tahu satu adalah cacing adalah hidrostatik satu. Dia bergerak berdasarkan pada perubahan tekanan hidrostatik yang terdapat di dalamnya. Ada ototnya. Ototnya adalah otot apa? Otot apa dalamnya? Otot apa? Yang kita belajar? Otot lingkar. Okey, otot lingkar. Okey, untuk apa K? K untuk apa? Kecut. K untuk apa? K untuk kurus. K untuk apa? K untuk kurus. Dia kurus bila dia otot lingkar mengecut dan mok bila dia otot membujur mengendur. Mengecut. Okey. Okey, namakan jenis rangka. Okey, namakan saja, senang. Rangka hidrostatik. Terangkan bagaimana otot antagonis membolehkan cacing tanah bergerak ke hadapan. Ditulis dia, otot lingkar mengecut dan cacing menjadi panjang dan kurus. Dapat satu markah. Otot membujur mengecut dan cacing menjadi pendek dan tebal. Gemuk tu pendek dan tebal. Kalau kita tengok kat sini, cikgu buat membujur gini, kalau dia mengecut dia akan jadi pendek. Gelombang peristalsis terhasil sepanjang badan. Gelombang peristalsis terhasil sepanjang badan. Ini adalah sama macam kita punya elementary. Salur elementary. Dalam salur elementary kita. Sebab tu dia cakap gelombang peristalsis terhasil sepanjang badan dia. Jangan lupa dia ada keta ni. Keta itu untuk mencengkam tanah. Okey, burung. Untuk burung, kita ada cara ingat bawah meja. Bawah meja. Bawah meja. Apa itu bawah meja? Ialah untuk sayap diturunkan ke bawah, kita perlukan otot pectoralis major mengecut. Itu dia. Kenapa cara ingatnya? Pectoralis major. Okey. Kalau kita tengok burung, tulang sternum dia. Ada tulang. Sekejap pun dah lupa macam mana nak lukis. Okey, sekejap. Dia ada sayap dia kat situ. Okey. Dia ada otot, ada dua jenis otot. Satu yang besar, satu yang kecil. Ni kecil, minor. Ada satu yang besar, major. Okay. Ini yang paling besar, major. Okey, ini pectoralis major, ini pectoralis minor. So kita ingat bawah major. Major ke, major ke, tak kisah. Pectoralis major mengecut. Okey, barulah sayap diturunkan ke bawah. So kalau untuk naik ke atas, minor. Kita ingat satu je. Okey, pertama kita tulis, burung ni ada apa? Ada otot yang besar dan kuat. Okey. Pertama ialah tindakan otot antagonis yang besar dan kuat pada dada burung. Tindakan otot antagonis yang besar dan kuat pada dada burung
Membantu mengibaskan sayapnya ke atas dan ke bawah. Dia ada otot yang besar dan kuat. Okay. Yang kedua, otot pectoralis major mengecut. Jadinya, daya tarikan daripada pengecutan otot pectoralis major menarik tulang ke bawah melalui tendon. Ini kita dah belajar sama je. So, sayap diturunkan ke bawah. Kemudian buat yang satu lagi. Otot pectoralis minor pula mengecut. Daya tarikan dari pengecutan otot pectoralis minor menarik tulang ke atas pula melalui tendon. So, sayap dinaikkan ke atas. Kemudian tekanan udara yang tinggi di bawah sayap menghasilkan daya tujah ke atas. Tekanan udara yang tinggi di bawah menghasilkan daya tujah ke atas. Ini ikut hukum Bernoulli, fizik Bernoulli. Kalau kita tengok Bernoulli, kita pun tengok sayap burung ni bentuknya aerofoil. Konsep aerofoil, kalau kita tengok hal laju ni turun bukit laju kan. So hal laju tinggi. So tekanan dia rendah ke atas. Manakala bawah ni hal laju perlahan. Tekanannya tinggi. So dapatlah menghasilkan daya angkat. Menghasilkan daya tujah ke atas ataupun daya angkat. Dah siap. Ini saya tak kasih awak soalan yang ni kan? Okey. Siapa boleh baca je kat sini. Di mana seorang kanak-kanak sedang memikul beg sekolahnya yang berat. Apa kesannya? Beban berat dipindahkan ke tulang belakang. Boleh menyebabkan skoliosis, tulang belakang membengkok. Kesakitan tulang belakang yang kronik berlaku, aliran darah ke leher dan bahu boleh terjejas dan pergerakan terganggu. Pertumbuhan terbantut atau terganggu. Okey. Boleh menyebabkan kelumpuhan terparah, gangguan emosi berat, sendi lutut pun menyokong berat badan, so sakit lutut nanti. Boleh menyebabkan osteoarthritis. Apa dia osteoarthritis? Adalah di mana rawan menjadi haus. Nanti kita sakit lutut. Okey. Ada soalan tak? Ada soalan? Tak ada, cikgu. Tak ada, okey. Atika hari tu nak tanya apa, Tika? Mana Atika? Atika macam nak tanya hari tu. Mana Atika? Hari Jumaat hari tu Atika nanti nak tanya. Tak ada. Okey, awak kalau tak ada buku teks, ni ada buku teks digital kan? Kat situ boleh dapat jawapan jawapan daripada soalan-soalan. Okey, sebenarnya cikgu juga dah siapkan soalan objektif dalam bentuk Google Form. Awak nak cikgu kasih awak sekarang ke apa? Soalan objektif. Cakaplah. Kita nak tunggu hari Khamis baru nak buat. Kita kasih sekarang hari Khamis bincang. Cakaplah. Diba? Sekarang boleh kot cikgu. Sekarang boleh Okey, awak siapkan dulu struktur. Nanti kalau awak dah siap-siap santai-santai, awak baru buat soalan objektif. Nanti hari Khamis kita terus bincang jawapannya. Boleh?
Boleh cikgu. Okey. So nanti lepas ni cikgu kasih dia punya soalan yang objektif. Tetapi awak kena siapkan struktur tu dengan semak jawapannya yang cikgu dah kasih. Boleh? Okey. Tanpa buang masa, cikgu minta ampun, minta maaf di atas segala kekurangan. Okey, setiap yang baik tu semua datang daripada Allah. Kalau yang kurang tu datang daripada kelemahan cikgu sendirilah. Okey, kita tutup majlis kita dengan tasbih hifara dan surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okey, sama.